Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kamu supaya menjaga solat. Apabila umurnya 7 tahun, setelah umur 10 tahun dia rotan yang tidak menyakitkan. Kemudian diperintahkan supaya kita bukan sembahyang saja, puasa dan sebagainya. Dalam hal ini lihat bahawa sungguhnya Nabi berpesan supaya kita mengajar anak kita. Awal-awal mengajar, kasihkan Nabi, kasihkan Allah, supaya mereka tahu hidup ini ada matlamat. Bukan matlamat hidup untuk makan, dan jangan jadikan hidup ini untuk bersenang-senang. Kadang-kadang kita faham, kita jangan jadi burung unta. Jangan jadi burung unta. Kenapa? Unta pun tidak, burung pun tidak. Faham? Saya pun tak faham. Jangan jadi burung unta. Unta pun tidak, burung pun tidak. Jadi sekiranya kita nak jadi burung unta, jadi burung unta betul. Jadi unta betul. Jadi kalau jadi orang Islam, Islam betul. Jangan separuh-separuh. Sebabnya diperintahkan kita laksanakan hukum Allah Ta'ala. Yang wajib pun buat, yang sunat pun buat. Kita kadang-kadang terlupa. Kita ajar anak-anak sembahyang fardu, jangan mengajar anak kita terus. Jangan kita mengajar anak kita sembahyang sunat. Itu sunat. Sebab sampai tu tak sembahyang sunat. Awal-awal kita perintahkan anak kita itu sembahyang fardu, sembahyang sunat pun sembahyang. Masalahnya orang tua tu tak sembahyang sunat tu masalah. Nak suruh anak-anak sembahyang sunat macam mana? Dia pun tak sembahyang sunat. Jangan kita buat cara baru. Yang pertama sembahyang fardu, sunat pun buat, supaya anak-anak itu dapat belajar bagaimana pentingnya sembahyang sunat. Baca Quran begitu, suruh dia baca Quran, kita pun baca Quran, supaya dia nampak, lihat bapaknya baca Quran, baru dia baca Quran. Baru dia katakan tidak seperti apa yang dia katakan macam kita mengajar anak berjalan. Tak boleh, kita sendiri buat. Yang lihatnya perbuatan ayahnya, bukan perintahnya, perbuatannya. Dan peringkat awal kita lihat bahawa kita penting pasal akhirat besok. Sekiranya bapa mak tidak menyuruh anaknya membuat fardu ain, jaga fardu ain, akan dituntut di akhirat besok. Mengapa saya tidak diajar ilmu fardu ain? Mengapa saya tidak diajar sembahyang? Maka bapa merupakan orang yang paling dikerap di akhirat besok apabila segala amalan dipulangkan kepada anak. Sekian. Terima kasih Yang Bahagia Datuk. Persoalan pembukaan ataupun anwar-anwar kuliah perdana kita ni, biasa kuliah perdana tuan-tuan seorang-seorang. Hari ni tuan-tuan kita sepatang dua-dua. Jadi saya nak sambung pembicara kita ni tuan-tuan. Pembicaraan kita berkaitan dengan pembinaan ummah, pembinaan keluarga, pembinaan negara kepada Ustaz Nazrin Karim Al-Dimashqi Al-Smackdowni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Yang ana hormati sahabat ana Ustaz Fauzan dan juga Datuk Ismail. Saya masa Fauzan di bawah cerita. Saya kenal dia masa saya berada kat Mesir. Satu hari
dekat rumah Persatuan Anak-Anak Selangor, di Lampung Selangor. Pusat perbuatan ni duduk dekat atas. Jadi tuan nak mengajar, adalah subjek tambahan dalam mengajar kat rumah Selangor ni. Nampak tak menjudik. Lepas tu tuan-tuan ada pun turun pada bangunan ni. Bangunan ni dia ada pintu masuk. Sekali ada buka pintu tu, datang seorang hamba Allah sebiji muka macam dia. Orang kata aku, hantu raya ke orang ni? Pagi tadi aku ngajar dia dekat atas, tiba-tiba aku turun, dia jumpa ke bawah. Sudah confuse tuan-tuan. Rupanya kembar dia. Dia ada abang seorang muka sebiji macam dia tuan-tuan. Itulah muka adik kan. Dia kata dia aku. Jadi kalau orang tak kenal, memang confuse tuan-tuan. Orang kata bulan tu raya, dia sebut. Dan berapa ramai orang yang berasa hati dengan ini pasal tu lah. Kan? Orang kenal dia ni. Lepas tu orang tegur abang dia. Abang dia mana kenal orang tu? Jadi abang dia kata, minta maaf saya tak kenal. Berasa hati orang tu tuan-tuan. Jadi sebenarnya kebor di bahaya juga tuan-tuan, boleh menyebabkan orang kecil hati. Itu. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya dapat bertemu dengan Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus. Walaupun kita dengar Ustaz uzur, ya, dengar tu uzur, tapi tengok muka handsome tak uzur tuan-tuan. Muka muda, confuse juga tuan-tuan. Jadi mungkin kita boleh minta lah kaedah macam mana nak jadi muda tuan-tuan, ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan pembinaan keluarga masyarakat ini, seperti yang Syekh kita sebut tadilah, kita apa benda pun perlu kepada ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam Al-Quran, selepas Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, benda yang pertama Allah buat apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ringkas ceritanya, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah nak cipta, Allah tanya kepada malaikat, dan Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan dekat bumi ini seorang khalifah. Lalu malaikat bersuara, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah engkau nak jadikan atas bumi ini makhluk yang menumpahkan darah? Tuan-tuan, satu benda yang kita tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebagai Allah Al-Khaliqu, pencipta, dia nak buat satu model ataupun satu benda baru, dia tanya pendapat malaikat. Ya, ini nak kabarnya, kalau kita nak sebut bab demokrasi tuan-tuan, kebebasan bersuara, Allah mengizinkan para malaikat bersuara, lalu menyatakan malaikat setuju ke tidak. Lalu malaikat bangkang dan kata, ya Allah, engkau nak jadikan makhluk rosak ke? Itu kalau nak sebut bab politik ada kat situ tuan-tuan. Ya, kalau malaikat pun diberikan hak untuk bersuara, takkanlah rakyat tak boleh, kan? Tuduh orang sedap sangat. Lepas tu bila hamba Allah ni minta diberi peluang bercakap dekat televisyen, ada pula alasan dia. Aku snake down kembali pun tahu. Tuan-tuan, yang terbaru JAKIM pula nak panggil. JAKIM nak panggil, ya, konon-konon terus selesaikan benda ni. Benda dah lama dah, tapi yang ada orang terus terang hina hukum hudud itu kau tak nak panggil pula. Kalau aku kata mampu ayun terang, kau marah. Tapi itulah yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Kejahilan manusia, apabila manusia ini tak erti nak letakkan tempat yang sepatut di tempatnya. Balik cerita aku tadi, bukan aku nak cerita pasal demokrasi tuan-tuan, aku nak cerita pasal Nabi Adam. Lalu malaikat protes awal-awal. Allah Ta'ala nak mengajar kepada malaikat, aku nak muliakan makhluk aku ni dengan cara apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, aku mengajarkan Adam semua jenis nama. Lalu tuan-tuan, bila dah Allah ajarkan semua jenis nama, sampailah waktu ketika Allah nak mengetes ni mencuba try test lah gitu. Dan Allah tanya kepada malaikat. Yang sama ni malaikat kata, ciptaan Allah ni tak ada benda, tak ada faedah.
Allah panggil malaikat, mari sini. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Cuba kau bagi tahu ke aku nama benda-benda ni. Nabi Adam, tuan-tuan, diajar al-asma'a kullaha. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia cerita dalam mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Allah ajar kepada Nabi Adam semua bahasa. Bahasa Melayu pun dia pandai, Jawa pun dia pandai, Semangan, West Mampol, West Ngencrek, semua dia pandai, tuan-tuan. Aku tak pandai lah, aku jauh Ngencrek. Jadi Nabi Adam ni dia reti Melaka. Allah tanya kepada malaikat, ini apa malaikat? Contoh, malaikat tengok datang apa lah. Tak kenal malaikat, tuan-tuan. Sebab malaikat ni sifat dia ikut tugas yang Allah bagi dekat dia. Ada malaikat daripada mula-mula ciptaan, Allah kata kerja kau hanya sebut Allah. Dia akan sebut Allah, 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 Allah hatta qiyamis saah, sehingga berlakunya hari akhirat. Ada malaikat kerjanya Allah kata dia sebut Subhanallah, contoh, dia akan sebut Subhanallah hatta qiyamis saah, sehingga berlakunya hari kiamat. Ada malaikat yang kerjanya rukuk sahaja, dia akan rukuk sehingga hari kiamat. Rukuk bukan hisap rokok, tuan-tuan, rukuk, maka dia akan rukuk sampai hari kiamat. Begitulah malaikat diikut tugas masing-masing. Lalu bila Allah Ta'ala tanya, ni apa benda, ni apa benda, ni apa benda, tak boleh jawab. Lalu Allah kata, wahai Adam, ambilhum bi asma'ihim, berikan nama-nama benda ni. Lalu Nabi Adam pun memberikan nama-nama benda-benda yang telah Allah ajar kepada Nabi Adam. Lepas pada itulah, tuan-tuan, dimuliakan Nabi Adam. Lalu Allah kata, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam sebagai tanda penghormatan dengan sebab ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi tuan-tuan, nak kabarnya ilmu ni benda yang amat penting. Daripada mula-mula ciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam diberikan ilmu. Lalu masyarakat ni nak elok, keluarga nak elok, pemimpin nak elok, mesti ada ilmu. Kalau masyarakat tak ada ilmu, keluarga tak ada ilmu, pemimpin tak ada ilmu, orang Terengganu panggil jenggreng, tuan-tuan, mampu kerah anak kampung je gitu. Mesti ada ilmu. Lalu tuan-tuan, sebab itulah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sejak Pakatan Rakyat memerintah dekat Selangor ni, majlis ilmu, subhanallah, malam ni insya-Allah makin ramai lah ya. Tapi malam esok insya-Allah tuan-tuan, saya nasihatkan kita kena iktikaf waktu asar tadi, tuan-tuan. Sebelum kita mengalami kesesakan nafas dekat jalan-jalan dan sebagainya. Majlis ilmu hidup bila kita dapat puasa. Saya teringat Datuk Ismail Kamus, satu perkataan yang dia pernah sebut yang cukup glamour. Itu pentingnya puasa. Datuk Ismail Kamus kata apa? Kita bukan gila puasa, tapi kita nak ambil puasa daripada orang gila. Gitulah tuan-tuan. Betul. Betul. Dekat penyiaran apa? Ceritanya penting ada ilmu untuk membina masyarakat, membina keluarga, seterusnya untuk memastikan pemerintahan itu elok, mesti mereka ada ilmu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita ucapkan kepada round pertama kepada Ustaz Nazmi. Selamat datang.